Sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dilaksanakan selama 10 hari sejurus selepas cuti Hari Raya Aidilfitri. Kementerian Kesihatan sahkan vaksin AstraZeneca selamat digunakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan selama 10 hari sejurus selepas cuti raya. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin, kerana itu, sesi persekolahan secara bersemuka akan diadakan semula selepas cuti penggal pada 12 atau 13 Jun depan mengikut kumpulan sekolah. Lepas raya ni kita tak tahu macam mana sambutan Hari Raya pada tahun ini. Jika kita tak tangani, melihat pada jumlah kes sporadik dalam masyarakat, melihat dalam kes kluster yang tak berkaitan dengan pendidikan pun yang besar, kita khawatir bahawa berlaku jangkitan di luar sekolah. Berlaku jangkitan pergi gaya, beraya dengan penuh kemesraan dan sebagainya, berlaku jangkitan di luar sekolah dan dibawa ke dalam sekolah, dimasukkan dalam senarai murid yang terjangkit. Sedangkan jangkitannya berlaku di luar sekolah. Jelasnya tujuan KPM mengumumkan awal perkara itu supaya guru mempunyai masa serta kebebasan memilih kaedah pengajaran dan modul sesuai kepada murid mereka. Sekolah yang mempunyai cuti pada Jumaat dan Sabtu akan memulakan sesi PDPR pada 16 Mei hingga 27 Mei. Manakala sekolah dari negeri yang mempunyai cuti pada Sabtu dan Ahad akan memulakan sesi pada 17 Mei hingga 28 Mei. Menurut Datuk Dr. Razi, Kementerian Komited Sekolah akan terus dibuka dalam keadaan selamat kecuali mendapat nasihat penutupannya oleh Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara. Apa jua keputusan pihaknya, ia mengambil kira keperluan hampir 5 juta murid dan hampir 500,000 guru, membabitkan 10,000 sekolah termasuk kolej matrikulasi dan institut pendidikan guru. Dan jika kita lihat bahawa di sekolah ini juga tempat di mana anak-anak ini express themselves, bukan saja pada guru-guru tetapi pada kawan-kawan. So, sebab itu mereka dah rasa lama sangat dah. Yes, we can do apa saja pendekatan PDP-nya, tapi keberadaan mereka di sekolah itu cukup berbeza dengan keberadaan mereka di rumah. Sebab itu kita lihat bahawa anak-anak cukup excited. Bila kita turun ke sekolah, tanya dek, pakcik nak tanya kalau kita nak sekolah buka ke nak sekolah tutup? Nak sekolah buka. Itu merupakan semangat di kalangan anak-anak kita. Ujarnya sejak sekolah dibuka pada Mac lalu, perata kehadiran murid mencapai 90.26% berbanding 85% sebelum pandemik COVID-19 melanda negara. Malah KPM tidak pernah mengenakan denda kepada murid yang tidak hadir jika berasa tidak selamat ke sekolah. Mengulas lanjut, Datuk Dr. Razi berkata, satu-satu sekolah akan ditutup jika mempunyai kes positif COVID-19. Sekolah akan melaporkan kes kepada Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah serta-merta. JPN seterusnya mengeluarkan surat arahan penutupan sekolah sekurang-kurangnya 2 hari. Guru dan warga pendidik dalam pada itu tidak perlu bimbang jika mereka mahu membuat saringan COVID-19 kerana satu surat perkeliling mengenainya akan dikeluarkan Pegawai Kesihatan Daerah PKD. Surat dengan kebenaran Ketua Setiausaha Negara KSN itu adalah bagi guru yang bimbang mereka akan dicop ponting kerana tidak hadir ke sekolah walaupun mempunyai gejala. Perkara ini dibincangkan secara serius. Kebanyakan aduan yang kita dapat ialah guru-guru yang bergejala ini bimbang bila tak sekolah dia akan direkodkan sebagai ponting lah, sebagai tak sekolah. Jadi kita telah pun bercakap dengan Ketua Setiausaha Negara dan juga dengan Menteri Pelajaran sendiri supaya perkara ini dilihat sebagai isu krisis, isu yang melibatkan krisis untuk intervene, untuk kita laksanakan pencegahan dan kawalan.
Jadi mereka hanya perlu memberitahu maklum kepada PKD. Yang penting PKD ada pemakluman dan kita boleh bantu mengeluarkan surat-surat pengesahan. Bukan MC lah, maknanya MC tu bila mereka sah sebagai pesakit COVID. Bagi pelajar yang mempunyai gejala, mereka perlu melampirkan surat kepada pihak sekolah. Datuk Seri Dr. Adham turut menasihatkan mereka tidak hadir ke sekolah bagi mengelak penularan COVID-19. Ia berikutan KKM mengesan terdapat kes jangkitan daripada ibu bapa kepada murid. Turut tidak dibenarkan ke sekolah, murid yang mempunyai ahli keluarga yang sedang dikuarantin dan menunggu keputusan COVID-19. Mengikut data kluster institusi pendidikan meningkat kepada 83.3% dalam tempoh 7 hari mulai minggu lalu. Polis menumpaskan 2 sindiket dadah susulan rampasan 297 kilogram dadah pelbagai jenis di sekitar Lembah Kelang pada Selasa dan Rabu lalu. 9 orang ditangkap. Perkara itu didedahkan oleh Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Akril Sani Abdullah Sani dalam satu sidang media khas di Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor di Shah Alam siang tadi. Menurut Datuk Seri Akril, daripada sindiket pertama yang berfungsi sebagai pengeksport dadah, sejumlah 134 kilogram heroin dan 104 kilogram syabu bernilai 15.2 juta ringgit dirampas. Siasatan mendapati sindiket itu turut menjadikan penduduk negara ini sebagai tempat mereka memasarkan dadah. Manakala dalam serbuan di Rawang Selangor, polis membongkar satu makmal memproses dadah jenis ketamin. 8 anggota sindiket itu bersama dadah bernilai 2.35 juta ringgit dirampas. Ini menjadikan jumlah keseluruhan dadah yang dirampas dari kedua-dua sindiket ialah 17.55 juta ringgit. Daripada sindiket pertama yang mengeksport dan menjual dadah kepada rakyat negara ini, cuma 1 orang ditangkap setakat ini. Seorang anggota polis berpangkat sarjan dihadapkan ke Mahkamah Session Alustar atas pertuduhan meminta dan menerima rasuah. Kesalahan membabitkan wang tunai sebanyak RM26,000 dan didakwa dilakukan tertuduh pada 3 kejadian berasingan antara Februari 2018 hingga Februari tahun ini. Tertuduh Muhammad Saiful Saifuddin, 31 tahun, mengaku tidak bersalah sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Murtaza di Amran. Tertuduh berdepan 3 pertuduhan. Kesalahan itu didakwa dilakukan tertuduh sebagai dorongan menutup kes narkotik. Pendakwaan dikendalikan Pegawai Pendakwa SPRM Kedah, Muhammad Fuazi Azizan, manakala tertuduh diwakili Peguam Muhammad Hakim Hamran. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM10,000 dengan seorang penjamin. 8 Jun depan sebutan semula kes. Kementerian Kesihatan mengesahkan vaksin AstraZeneca selamat digunakan. Menurut Pengarah Institut Penyelidikan Klinikal Institut Kesihatan Negara Dr. Kalai Rasu M. Priyasami, AstraZeneca boleh digunakan dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan dan tidak seperti laporan awalnya, kes pembekuan darah kurang berlaku. Panel kita telah berpendapat bahawa sekiranya kita membandingkan risiko dan kebaikan vaksin ini adalah amat sesuai. Kita boleh menggunakannya untuk golongan 2, khasnya untuk pada kala ini umur 60 tahun ke atas, di mana risikonya adalah amat sangat sikit. Kita dapat daripada data sama ada dia boleh membawa kepada pembekuan darah yang sangat jarang berlaku. Tambah Dr. Kalai Rasu, Malaysia meletakkan 3 syarat penting bagi penggunaan vaksin AstraZeneca di negara ini. 3 syarat itu ialah vaksin perlu membawa kepada pengurangan kemasukan kes COVID-19 ke hospital, keberkesanan pengurangan kes yang dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU dan pengurangan risiko terhadap jumlah kematian akibat COVID-19. Menurut Dr. Kalai Rasu, pengubahsuaian akan dilakukan selepas pihaknya meneliti data dari negara lain berhubung penggunaan vaksin AstraZeneca untuk golongan dewasa usia 18 dan 40 tahun ke atas. Malaysia menerima 268,800 dos vaksin COVID-19 jenis AstraZeneca pada Sabtu lalu.
bertemu kembali. Hari ini 2,776 kes baru COVID-19 dengan 13 kematian dicatatkan, menjadikan jumlah kumulatif jangkitan setakat ini 395,718 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, daripada jumlah itu sebanyak 3 kes import dikesan, manakala 2,773 kes lagi membabitkan penularan tempatan. Selangor kekal mencatatkan kes harian tertinggi dengan 762 kes. Diikuti Sarawak 615 kes, Kelantan 343 dan Johor 309 kes. Negeri lain yang merekodkan pertambahan kes positif 3 angka, Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. 1,803 kes pulih dilaporkan pada hari ini, manakala 300 kes memerlukan rawatan di unit rawatan rapi ICU. 133 kes memerlukan bantuan alat pernafasan. Sementara itu, Kementerian Kesihatan melaporkan seramai 800,996 orang telah menerima suntikan dos pertama setakat semalam. Mereka yang telah menerima suntikan penuh atau 2 dos suntikan ialah 504,165 orang. Jumlah mereka yang telah mendaftar cuma setakat 9,277,000 orang. Jom mendaftar. Kerajaan Negeri Pahang mengumumkan gelaran Datuk Seri dikurniakan kepada ahli perniagaan dalam buruan Niki Leong Sun Hee ditarik balik dan dibatalkan. Perkara itu disahkan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang Datuk Seri Dr. Salahuddin Ishak. Menurut Datuk Seri Dr. Salahuddin, gelaran Datuk kepada adik Niki Leong iaitu Leong Wei Lun turut ditarik balik dan dibatalkan. Katanya penarikan darjah kebesaran Darjah Seri Sultan Ahmad Shah Pahang SSAP yang membawa gelaran Datuk Seri dan Darjah Indra Mahkota Pahang DIMP yang membawa gelaran Datuk itu berkuat kuasa pada 21 April lalu. Ia adalah sebagai menjunjung titah perintah Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Sehubungan itu, penama tidak dibenarkan memakai sebarang gelaran dikurniakan dan perlu mengembalikan darjah kebesaran yang diterima mereka. Penjagaan makanan yang sesuai sepanjang Ramadan amat penting dan jika diamalkan secara berterusan dapat menentukan corak kesihatan kita pada masa akan datang. Silap langkah kita akan kembali kepada tabiat asal dan apabila ini yang berlaku, dikhawatiri boleh menjadi buruk apabila umur meningkat. Ikuti siri 2 segmen Bijak Belanja, rancang pengambilan makanan di bulan puasa. Secara asasnya pengambilan makanan haruslah bergantung kepada keperluan tubuh badan dan juga bergantung kepada tahap aktiviti fizikal seseorang. Okay. Maksudnya jika mereka adalah antara yang sedentary, maknanya tidak aktif, jadi kandungan ataupun kalori pengambilan makanan adalah lebih rendah berbanding dengan mereka yang melakukan aktiviti fizikal. Di luar daripada apa yang disarankan itu, kesannya akan lebih dirasai apabila usia meningkat. Apa yang penting adalah pengambilan makanan yang pelbagai ataupun variety, kemudian yang seimbang, maksudnya ada karbohidrat, protein dan sayur-sayuran, di samping kurang gula dan juga kurang garam dan kurang minyak, dan diambil dalam sederhana. Secara kesimpulannya, makanan tu perlu diambil dan dikawal dari segi kuantiti dan kualiti. Seperti tujuan puasa itu sendiri, amalan pemakanan ketika sahur dan iftar juga penting dikekalkan selepas bulan Ramadan. Setiap individu mesti berusaha ke arah itu bagi mencapai kesihatan yang baik. Disarankan ataupun digalakkan untuk berbuka dengan mengambil kurma contohnya dan air kosong ataupun air buah-buahan tanpa gula. Tujuannya adalah untuk mengembalikan tenaga yang telah kurang sewaktu kita berpuasa
Dan pada masa yang sama untuk mengelakkan kita daripada mengambil makanan yang terlalu banyak sewaktu berbuka. Okay, itu adalah saranan yang perlu diambil ketika mula berbuka. Kemudian kita boleh mengambil makanan seperti biasa. Okay, contohnya nasi, karbohidrat bersama protein dan sayur-sayuran dalam kadar yang seperti saya nyatakan tadi, iaitu suku-suku separuh. Jika kita mengamalkan kaedah seperti ini akan dapat mengurangkan daripada mengambil makanan secara berlebihan. Dan yang penting adalah mengambil sedikit makanan atau makanan yang ringan sewaktu berbuka. Segmen Bijak Belanja, Berita TV9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. صدق الله العظيم. Ayat ini menerangkan kepada kita tuan-tuan tentang haramnya riba dan dahsyatnya ancaman Allah kepada orang terlibat dengan riba. Allah dan Rasul mesti akan perang kepada semua pelaku-pelaku riba di atas muka bumi ini. Sehingga kata Ibnu Abbas, di akhirat nanti kita akan berperang dengan Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada orang terlibat dengan riba. Jauhilah riba, mudah-mudahan harta kita dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Antarabangsa. Semua 53 kru KRI Nanggala 402 yang terkorban selepas kapal selam itu tenggelam di perairan Bali akan diberikan kenaikan pangkat. Selain itu, mereka akan menerima penghargaan Bintang Jasa Jalasina atas dedikasi menjaga pertahanan negara. Perkara itu diumumkan Presiden Indonesia Joko Widodo hari ini. Sebelum ini, pihak tentera negara itu mendedahkan visual daripada remotely operated underwater vehicle yang mendapati kapal itu terbelah menjadi 3 bahagian pada kedalaman 838 meter di dasar laut perairan Bali. KRI Nanggala 402 dilaporkan terputus hubungan pada 4.25 pagi Rabu lalu ketika dalam misi latihan penembakan torpedo. Tentera Negara Indonesia TNI dalam pada itu mengeluarkan rakaman video kru mangsa kapal selam KRI Nanggala 402 menyanyikan lagu Sampai Jumpa ciptaan kumpulan Endak Sukamti. Meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Semalam TNI mengesahkan kesemua 53 anak kapal meninggal dunia selepas beberapa bahagian kapal selam itu ditemui hasil penelitian di dasar laut. India sekali lagi mencatatkan lebih 350,000 jangkitan kes baru COVID-19 dengan lebih 2,800 kematian dalam tempoh 24 jam. Ia merupakan rekod tertinggi sejak pandemik itu menular tahun lalu. Bertambah parah apabila perkhidmatan perubatan semakin lumpuh ekoran kekurangan bekalan oksigen. Ekoran itu Amerika Syarikat dan Britain mendesak alat bantuan pernafasan segera disalurkan ke negara berkenaan. Ketika ini, India merekodkan purata 300,000 jangkitan setiap hari. Dan sehingga kini, negara itu merekodkan 17.3 juta jangkitan COVID-19 dan merupakan negara kedua terjejas di dunia selepas Amerika Syarikat. Ketua Presiden untuk Hal Ehwal Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah menguruskan hampir 1.5 juta jemaah pada 10 hari pertama Ramadan. Menurut Saudi Press Agency SPA, kemasukan dibenarkan berdasarkan kawalan berjaga-jaga dengan memanfaatkan keupayaan untuk memberi keselesaan kepada jemaah. Pengarah Jabatan Umum bagi Pengurusan Orang Ramai di Masjidil Haram, Osama Al-Hujaili mengesahkan
Pejabat Presiden memanfaatkan kemampuan operasinya untuk memberi perkhidmatan kepada jemaah umrah ketika Ramadan, iaitu memperuntukkan halaman mataf, menguruskan proses keluar masuk dan menyediakan jalan untuk warga tua serta orang kurang upaya. Sukan. Liga Super Perak FC terus dirunjung malang. Kali ini tumpas bertemu Melaka United FC. Penolong jurulatih Perak FC Muhammad Syahril Nizam Khalil berkata, barisan serangan gagal berfungsi dengan baik sekaligus menyumbang kepada kekalahan itu. Beraksi di laman sendiri, Perak memperolehi peluang untuk menembusi gawang lawan. Malangnya disia-siakan penyerang Guahalma di Paula. Melaka yang dibimbing Zainal Abidin Hassan cuba mengimbangi asakan Perak. Namun percubaan gagal disempurnakan. Di babak kedua berpunca sepakan percuma, Melaka hampir memecah kebuntuan. Namun tandukan pemain import dari Korea Selatan Sukuan hanya singgah di palang. Melaka akhirnya mendahului pada minit ke-60 menerusi jaringan Wan Zarul Nizam Wan Zakaria. Kedua-dua pasukan terus melakukan asakan ke kubu lawan masing-masing. Bagaimanapun keputusan kekal hingga tamat perlawanan. Terus patuhi segala SOP yang ditetapkan pihak berkuasa bagi memutuskan rantaian COVID-19 selain sentiasa mengamalkan kebersihan. Seperti biasa sebelum berpisah, saksikan visual pembukaan semula sekatan di kawasan pejalan kaki di sekitar Kota Lama Baitul Maqdis oleh rejim Zionis yang menimbulkan kemarahan penduduk Palestin dengan mengadakan protes berhari-hari dan dilaporkan lebih 100 cedera selain puluhan lagi ditangkap. Saya Suzila Ida Yaakob. Assalamualaikum.